Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buku ni. Okey. Dapat semua insya-Allah. Jadi buku ni kalau kita tengok harga di belakang tu RM25. Maka saya pun pergilah ke kedai Medin di seksi 18. RM13.9. Allahu Akbar. Maknanya orang tak nak beli itu. Tak apalah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada para jemaah yang telah mewakaf buku ni sebab kita tak ada sejadah dulu kan. Kita buta sejadah dulu. Jadi inilah dia hasilnya yang tuan-tuan dapat tu. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan kita sambung lagi. Kita sambung lagi mengenai dengan keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni buku akhlak ni. Malam ni keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh tuan-tuan dan puan, walaupun tajuknya keberanian, tetapi insya-Allah cara penyampaian saya ni akan menerapkan 3 perkara penting. Kalau kita mengajar sirah, kena macam itu. Tok guru saya ajar dulu. Pertama, kita kena kaitkan dengan akidah. Walaupun cerita Rasulullah, cerita sirah, sejarah hidup, tapi kita kena kaitkan dengan akidah. Satu. Yang kedua, kita kena kaitkan dengan syariat. Dan yang ketiga, kita kena kait dengan akhlak. Jadi walaupun tajuknya berkaitan dengan akhlak, insya-Allah ketiga-tiga dimensi itu insya-Allah akan saya kongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi mana dia nota saya dah hilang apa? Saya tengah cari sini. Keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia ada insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dapat kat skrin kita tu Yang di luar tu dah teruk sangat. Nak kumpul dana lah tu. Ataupun dia punya lampu tu mungkin dah jangka hayat tu dah pendek. Itu yang kelabu sangat tu. Saya mencadangkan kalau boleh skrin besar saja. Dia punya LCD tu kita cangkukkan daripada atas tu, terjulur ke bawah ni kan. Barulah sedap. Daripada jauh pun nampak. Ini 1, 2 tu. Yang belakang tu mungkin tak apa nampak kan. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian muslimin muslimat, sambung lagi berkaitan dengan keberanian Rasulullah ni. Muka surat 102. Muka surat 102. Ustaz baru mengajar 2 kali buku ni dah sampai sini dah. Itulah penggunaan PowerPoint. Cepat begini kan. Agaknya tinggal tahun depan habis cerita kata kita ambil buku baru pula. Keberanian Rasulullah SAW dalam perang. Tengok semangat tu. Berapi je bapak. Jadi di sini tuan-tuan, daripada muka surat 102 ni, banyak menceritakan peristiwa perang yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Tabuk dan sebagainya. Jadi ini semua kita dah tahu dah. Kita dah belajar dengan ustaz-ustaz yang lalu. Ustaz Muhyiddin pun mengajar sirah dia. Tapi saya nak fokus kepada sifat-sifat baginda. Pada malam ni ialah mengenai dengan keberanian dia. Keberanian dia. Keberanian dalam perang. Jadi tuan-tuan dan puan, tentang beraninya Rasulullah SAW ni dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Berani, tegas. Ini ayat dia. Tuan-tuan. Dan yang saya merahkan ni, itu dia. Ini ialah bagaimana Allah sebut. Rasulullah ni tegas, berani kepada orang kafir sama kan. Yang saya merahkan ni. Dan di bawah dia. Nanti saya baca lepas ni. Ini surah Al-Fatah ayat 29. Surah pembukaan. Al-Fatah di sini maknanya pembukaan Mekah. Dapat balik kota Mekah pada baginda Rasulullah. Jadi dalam surah Al-Fatah, surah itu bermula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima.
sampai ayat 29. Tadi baru 3 ayat kan? Akan jumpa lah ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم. Saya tak habiskan ya. Yang saya garis kamera tu tuan-tuan. Situ Muhammad ini adalah pesuruh Allah. Dan dia bersama-sama. Wallazina ma'ahu. Dia ni bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya. Asyidda'u 'alal kuffar. Keras dengan orang kafir. Bila keras tu berani tu. Tetapi ruhama'u bainahum. Kasihan belas, lemah lembut, sesama mereka. Sama-sama orang Islam, sama-sama pengikut dia. Okey tuan-tuan Dan di bawah tu satu lagi. Bagaimana tegasnya dia kepada orang-orang kafir. Ini mukadimah kita. Maknanya keberanian Rasulullah ni bukan ulama je cerita. Tetapi Allah sendiri telah merakamkan dalam surah Al-Fatah ayat 29 ni. Sekarang persoalannya mengapa Nabi ni berani sangat? Tak boleh ke takut? Ini tajuk yang saya bina balik Sebab dalam buku ni dia tak ada bina tajuk macam tu. Dia cerita je macam cerpen. Jadi bila kita menggunakan PowerPoint ni untuk memudahkan fahaman, kena kita baca balik, lepas tu kita ambil dia apa poin-poin penting. Jadi di sini kita akan cuba mencari jawapan mengapa Nabi Muhammad SAW berani. Ataupun berani macam mana tu? Yang pertama tuan-tuan, dia berani menegakkan kalimah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berani dia tuan. Sebab masa itu mana orang tak kalimah tauhid? Di Mekah. Mereka mengamalkan agama syirik. Agama banyak Tuhan. Bukan agama satu Tuhan. Kita lihat misalnya dalam sejarah di Mekah kan. Penuh dengan berhala-berhala dan sebagainya di keliling Kaabah tu. Bila ditanya pada orang Quraisy tu, mengapa tak anda ikut Nabi Muhammad? Agama datuk nenek moyang kami bukan boleh tinggal. Jadi maknanya pada waktu itu, kalau membawa agama tauhid ini sensitif sungguhlah. Itu sebab dia ancam. Tetapi baginda berani. Berani tuan-tuan Kalau kita misalnya, tentu kita akan kata begini. Orang dah biasa dia buat macam ni. Kalau kita tegur nanti, nahas kita. Nampak kan? Sama aja. Dalam masyarakat kita, sekarang gitu kan. Kalau apa-apa amalan yang walaupun bertentangan dengan Islam, tetapi kita cuba tegur, melompat orang. Macam yang baru ni ditegur oleh Ustaz Jamil daripada Segamat ni kan. Saya tahu, nampak ada ramai orang yang maksa muka kan. Tak setuju. Tapi benda yang dibuat tu betul. Yang disebut tu betul. Contoh dia kata bila ada je majlis kahwin, tak sah. Kalau tak ada karaoke. Dia cerita di Johor tu. Jadi maknanya benda-benda yang sudah pun sebati dengan masyarakat, kalau disebut, orang marah. Ini juga yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Waktu dia membawa agama Islam ni. Terperanjat orang Quraisy. Kalau bahasa orang muda sekarang ni, terperanjat buruk. Marah betul mereka. Bila Rasulullah SAW membawa agama tauhid, la ilaha illallah. Kerana mereka dah biasa agama mereka agama banyak Tuhan. Itu satu keberanian dia. Ini ada dalam ni. Kemudian yang kedua tuan-tuan pun juga ada dalam buku ni. Tuan cari-carilah di mana tu Tak sempat saya nak cari ni. Ini apa hal pula orang negro kena rantai tuan? Ini pun satu lagi tuan-tuan Pada masa itu ini dah jadi adat turun-temurun. Daripada zaman kerajaan Romawi lagi. Kerajaan Kristian lagi. Kemudian orang-orang Quraisy pun mengikut juga. Apa tu? Iaitu hamba abdi. Orang-orang kaya semua hamba abdi ni. Lagi ramai hamba abdi, lagi tinggi status dia. Hamba abdi tuan-tuan
diperhambakan manusia ni macam binatang. Bagi makan je. Bagi makan dan bagi pakaian untuk menutup aurat je. Apa tu? Yang lain-lain tu dia kerjanya betul-betul macam binatang tuan-tuan. Pada zaman itu. Tetapi Rasulullah kata tak boleh apa ni memperhambakan manusia ni. Marahlah orang-orang yang banyak hamba dan sebagainya. Bukti tuan-tuan bukti bahawa Rasulullah ni membebaskan hamba. Sebab ada tuduh-tuduhan mengatakan Allah Nabi pun pakai hamba juga. Tak tepat tuan-tuan. Walaupun ada tuduhan begitu. Sebab dalam sejarahnya kalau kita lihat dalam banyak hadis dan sebagainya, dalam Quran sendiri pun banyak cerita mengenai dengan pembebasan hamba. Sehingga kan nak bayar kafarah pun bila melakukan satu dosa kan, bebas hamba. Siapa yang misalnya bersetubuh pada bulan Ramadan, maka kena bebaskan hamba. Kalau tidak kena puasa berturut-turut selama 60 hari. Ataupun bebaskan hamba. Nampak tuan-tuan? Jadi dalam masyarakat yang mengamalkan sistem perhambaan ni memanglah marah sungguh. Tapi tak peduli. Allah kata kena bagi tahu bahawa hamba ni bukannya dalam kehidupan orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian muslimat, sejarah hamba, sejarah perhambaan. Ini mengapa negro banyak di Amerika dan sebagainya tu. Kalau tuan-tuan dan puan lihat sejarah kan, kesian tuan-tuan orang Islam tu sebenarnya. Mereka ambil daripada Habsyah, mereka ambil daripada Nigeria dan sebagainya, asalnya orang Islam. Tetapi bila dah pergi ke sana, ialah duduk dan sama dengan orang Kristian kan. Jadi Kristian, itu sejarah. Orang Islam yang banyaknya, di Afrika tu mereka miskin, apa kerana? Dibawa. Jadi beraninya dia menentang sistem hamba. Sedangkan pada masa itu, sistem perhambaan ini susah betul nak dibenteras. Ini salah satu sebab mengapa mereka orang Quran ni menentang Rasulullah. Kerana dia bawa benda-benda baru ni. Tapi tak peduli. Aku tak peduli kata Rasulullah. Aku hanya menyampaikan apa yang Tuhan suruh. Ini lagi satu benda sensitif. Macam saya sebut tadi kan. Benda ni dah berkombi. Daripada zaman Datuk Moyang dulu. Antara seorang Nabi dengan seorang Nabi yang lain tu banyak tempoh masanya. Pada masa senggang itulah tak ada Rasul, dah rosak balik manusia. Tapi Alhamdulillah kita tuan-tuan, walaupun Rasulullah dah meninggal dunia, kira 1400 tahun yang lalu, ada penggantinya, pewarisnya. Siapa tu ulama? Zaman dulu tak ada. Itu jadi karut. Jadi berani dia menentang benda-benda ni kan. Benteraskan syirik, benteraskan sesat ni. Diceritakan pada masa itu tuan-tuan, ada 360 buah lebih berhala. Macam-macam nama. Di keliling Kaabah tu. Apa tu? Dia tiap-tiap hari mengatakan tak betul ini, tak betul ini. Atau berani. Jadi 3 contoh keberanian dia. Di tengah-tengah orang yang tak suka benda ni, berani dia. Nanti dia kena ancam. Berani pula dia panggil orang. Mengumpulkan orang, mengatakan semua benda-benda ni tak betul ni. Kita kalau dalam masyarakat kita misalkan kita sekarang kan. Orang semua dah suka benda tu. Tak berani kita sentuh. Sensitif ni yuk. Kata orang Perak kan. Jangan sebut sensitif ni yuk. Mereka dah lama dah buat benda ni. Yuk jangan campur tangan. Cerita dia kan. Berani. Seterusnya tuan-tuan. Rasulullah juga berani melindungi negara Islam daripada musuhnya. Kecil je negara Madinah tuan-tuan. Kecil je negara Madinah tu. Kota Madinah tu kan. Pasal mana agaknya? Ada besar Kuala Lumpur atau Besar. Bukan sebuah negara sebesar negeri Selangor. Kota Madinah tu tuan-tuan. Tapi tengok berani dia bila menegakkan negara Islam, mempertahankan daripada musuhnya. Nampak? Misalnya berlakulah banyak peperangan. Sebab peperangan-peperangan dia berlaku kerana orang kafir ni nak membinasakan negara Islam. Dia kata jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti merebak nanti. Betul tuan-tuan je. Islam berkembang ke berkata tempat. Tapi Rasulullah mempertahankan. Rasulullah dan para sahabat. Terima kasih dah tuan-tuan. Kalau tak ada para sahabat yang berjuang mati-matian dalam beberapa banyak peperangan tu, tak tahulah apa lah kita orang ni. Agaknya malam ni dia batu kek lah kita kan. Itulah dia. Jasa mereka lah tuan-tuan dengan izin Allah SWT. Peperangan Badar. Peperangan yang pertama sekali. Berani dia negara kecil je. Negara kecil. Tentera pun sikit. Umpamanya dalam peperangan Badar ni kan.
tentera musyrikin dikatakan 1000. Yang orang Islam pula bersama-sama dengan Rasulullah 300. 300 dalam 1000. Tapi tuan-tuan, dalam ayat Quran dijelaskan malaikat tolong membantu 1000 lagi. Kalau malaikat tak ada main, tuan-tuan. Dan menang orang Islam ni walaupun mereka sikit, dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 1, 2, 3. Cantik nombor 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ini contohnya. Kalau orang kata Allah perang Badar ni bukan ada saja orang dulu je cerita. Allah sebut Bibadrin, di Badar. Dan sesungguhnya Allah telah memenangkan kamu di dalam peperangan Badar. Pada masa itu, wa antum azillah, kamu lemah, kamu sikit. 300 tuan-tuan. Nak lawan yang ni kafir musyrikin Quraisy daripada Mekah. Jadi oleh sebab itu, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Satu lagi, contoh. Tadi peperangan Badar. Peperangan Ahzab betul ke tuan-tuan? Tak puas hati misalnya kafir-kafir Quraisy daripada Mekah ni. Lepas satu siri peperangan, satu siri. Lepas satu siri peperangan, satu siri. Dia tak puas hati perang Badar dia kalah. Datang pula perang Ahzab. Ahzab atau perang Khandaq. Kita tahu perang ni sebab dalam takbir raya disebut kan. Wa hazamal ahzab wahdah. Kalau saya baca panjang nanti kata nak raya pula, tak payah baca. Tapi kita tahu. Peperangan parit. Di mana di keliling kota Madinah tu didirikan parit-parit untuk mengelakkan musuh masuk kan. Dan juga peperangan Uhud. Jadi cerita perang Uhud tuan-tuan. Cerita perang Badar pun ada juga. Kita baca lah sikit ya bagi meraihkan buku ni. Nanti tuan-tuan kata apa dia beli buku ustaz tak nak baca. Okey. Muka surat 103. Ya. Jadi kalau kita nak cerita, kita buka balik lah. Okay. Dalam perang Badar, orang-orang Islam berhadapan dengan orang-orang musyrik. Dan jarak antara satu sama lain sangat dekat. Peperangan bukan macam zaman sekarang. Berdepan-depan, pedang-pedang kan. Rasulullah SAW telah memerintahkan para pengikutnya agar jangan menyerang sebelum mendapat perintah. Tuan-tuan, jangan bersemangat sangat. Baginda berkata, bila musuh mengepung kamu, panahlah mereka, lalu baginda mengatur barisan. Setelah itu baginda masuk ke kemah dan mohon kepada Allah agar diberi kemenangan sebagaimana yang dijanjikan. Jadi apa yang kita dapat di situ? Apa aja masalah, berdoa kepada Allah. Apa kata baginda dalam doanya? Doa dalam bahasa Arab kan? Tapi terjemah dalam bahasa Melayu lah. Tengok tuan-tuan macam mana dia berdoa. Jadi doa ni kita ambil semangat ni. Maknanya kalau tak ada dalam masalah Allah tolong, Islam tak sampai boleh kita sekarang ni. Dah habis. Apa kata Rasulullah dalam doa dia? Ya Tuhan, jika hari ini kelompok yang membela agamamu hancur. Kami ni orang Islam ni. Kalau hari ini hancur dalam perang Badar. Maka engkau ya Allah tidak akan disembah lagi. Nampak? Nabi sebut macam tu. Kalau tak ada lah kami hancur, kami kalah, semua dibinasakan oleh orang kafir tu. Siapa lagi nak menyeru agama kamu ni? Maka tidak akan sembah lagi ya Allah kamu ni. Nampak macam cara mencabar Tuhan kan? Tapi itulah dia bentuk doa Nabi. Kemudian Abu Bakar berkata, wahai Nabi Allah, lembutkanlah permohonan engkau kepada Tuhan. Abu Bakar tegur. Tak ada pula dia marah kan? Boleh tegur pemimpin. Ini akhlak yang kita dapat. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, lembutlah sikit, itu keras nampaknya. Nampaknya. Dia dekat mana tak keras kan? Dia kata kalau kami kalah, maka Allah engkau tak akan disembah lagi di muka bumi ini. Abu Bakar merasakan bunyi doa tu keras betul. Melembutkanlah permohonan engkau kepada Tuhan. Allah pasti akan menepati apa telah dijanjikannya kepada baginda. Jadi Abu Bakar kata, lembut sikit, tak apa. Doa je lah. Allah akan tolong kita. Kemudian baginda keluar membangkitkan semangat berperang. Baginda berkata,
demi yang menguasai diri Muhammad, siapa yang berperang melawan musuh, kemudian dia terbunuh dalam keadaan sabar, berserah diri tetap dan tidak lari, maka orang yang demikian itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Janji Allah. Itu turun malaikat tuan-tuan dalam satu ayat lain. Saya tak termasuk ayat ni, patut masuk mana ni. Ada satu ayat yang saya jumpa. Di mana Allah kata bahawa dia turunkan malaikat seramai 1000 orang. Malaikat itu yang bantu. Jadi nampak bagaimana janji Allah. Orang yang tak faham dia kata ini rasuah ni, rasuah surga. Itulah jahil. Kalau gitu Allah rasuah ni kepada pasukan yang menyertai peperangan Badar. Bukan rasuah tuan-tuan, dijanji Allah. Rasuah lain. Okey, ada cerita sebab sikit perang Badar. Ringkas aja. Okey. Dalam perang Uhud pun ada cerita sini tuan-tuan. Muka surat 1-3. Kita baca juga nak meraihkan buku ni. Buku tuan-tuan juga ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan siapa yang mewakafkan hartanya membeli buku ni dulu, selama buku ni dipakai dan ilmu yang ada dalam buku ni diamalkan, selama itulah pahalanya akan dapat tiap-tiap hari. Sewaktu dia hidup dan sampai dia mati. Walaupun duduk dalam tanah section 21 nanti kan. Setiap malam bila ada orang baca buku ni, dapat ke dia? Okey, perang Uhud. Dalam perang Uhud, nampak keberanian Rasulullah SAW. Ketika baginda mengetahui kedatangan orang-orang Quraisy untuk menyerangnya di Uhud. Baginda berkata kepada sahabat, bila kamu berpendirian akan tetap dalam kota Madinah dan membiarkan mereka memilih tempat, maka jika mereka menempati suatu daerah, tentulah daerah itu tempat yang amat buruk. Dan bila mereka berani masuk Madinah, mereka akan kita gempur. Pendirian demikian juga menjadi pendirian Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Rasulullah sendiri segan keluar. Ini cerita background tentang perang Uhud. Mula-mula Rasulullah kata tak payahlah kita keluar ke Uhud ni. Uhud satu tempat satu bandar. Kira berapa kilometer tak? Kita naik bas lama juga pergi ke Uhud tu. Ada lebih kurang setengah jam rasanya kalau naik bas. Dekat kota Madinah. Ni pergi orang pergi haji umrah. Salah satu tempat yang dia pergi itulah Uhud. Jadi mula-mula Rasulullah tak mahu keluar. Jadi bila Rasulullah ada begitu, ketua munafik, ini dia nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ustaz-ustaz geram sangat, tambah lagi. Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Jadi bila Rasulullah setuju macam itu pada mulanya, tak masuk keluar. Kita duduk dalam. Datang nanti, kita hentam. Tetapi segolongan besar dari sahabat berpendirian supaya keluar saja dari Madinah. Dan pendirian itu mereka sampai kepada Rasulullah. Ini orang muda-muda semangat ni. Sebab ada mereka ada hujah. Dia kata kalau mereka datang nanti, habis kanak-kanak orang perempuan dibunuhnya. Dia kejarkannya. Jadi sebelum dia tu baik kita tunggu dia. Kita keluar. Sebilangan sahabat, terutama sekali orang-orang muda, dengan semangat memohon kepadanya supaya pendirian mereka lah ditetapkan. Desak Rasulullah, kalau boleh ikut cadangan kami ni, kita keluar, jangan duduk dalam. Kalau duduk dalam nanti masuk puak-puak kafir ni, pertama sekali anak-anak kita, perempuan kita dah sebagai dikejar di mereka nanti. Apa berlaku ni tuan-tuan? Hal ini menyebabkan Rasulullah SAW masuk rumah baginda. Bila dia dengar tu, akhirnya dia pun masuk ke rumah. Bukan masuk ke rumah sabut lari tuan-tuan. Masuk ke rumah bersiap. Bersiap nak keluar. Jadi mana Rasulullah setuju. Setuju untuk keluar, bukan duduk dalam kota Madinah. Tetapi apa berlaku tuan-tuan, saya ringkaskan cerita lah panjang sini ni. Sebenarnya banyak lagi dalam slide saya ni. Dia ringkaskan cerita Akhirnya kemudiannya, sahabat-sahabat yang muda bersemangat tadi rasa menyesal pula, kita ni dah buat dosa ni. Mengapa kita desak pemimpin kita? Mengapa kita desak Rasulullah? Jadi cadangannya, kalau kita tarik balik lah. Kita pakailah cadangan asal. Duduklah kota Madinah. Nampak tak? Ketika Rasulullah berada di hadapan mereka, di antaranya berkata, wahai Rasulullah, kami telah memaksa engkau pada hal yang demikian tidaklah layak kami lakukan. Tak ada Rasulullah. Oleh itu, jika engkau hendaki, tidak mengapa engkau tinggal di rumah. Tak apalah, kita tahu. Cadangan asal lah. Nampak tahu. Mendengar itu baginda menjawab, tidak selayaknya bagi seorang Nabi bila telah memakai pakaian perang, ia mengundur diri
dan Allah akan memberikan keputusan antara dia dan musuhnya. Kemudian baginda pun berangkatlah bersama 1000 orang sahabatnya. Itu cerita Naufal. Rasulullah kata bila Nabi dah buat keputusan, dah pakai baju perang, no, tak ada tarik balik. Ya? Dulu tidak sangat keluar, kita keluar. Keluar tu Naufal. Ini cerita Naufal. Ada juga pengajaran situ. Maknanya pemimpin kena terima pandangan orang bawah. Kalau Rasulullah sendiri terima pandangan, kita ni pemimpin cak ayam takkan tak mau terima. Pinjam kata ustaz lah, pemimpin cak ayam. Seterusnya tuan-tuan, Ghazwah Tabuk. Satu lagi peperangan hebat ni tuan-tuan. Ini pun selalu kita dengar kan, ustaz-ustaz cerita ni peperangan ni. Tabuk ni. Tabuk ni jauh tuan-tuan. Ini ni melindungi negara Islam. Sebab mereka dah dengar cerita tentera-tentera Rom bersiap untuk menyerang Madinah. Jadi dia boleh dia datang nanti, biar kita pergi keluar kejarkan mereka. Tabuk, jauh tuan-tuan. Ini cabaran ni ada dalam Quran. Cabaran ni bukan apa tuan-tuan. Pada masa itu, musim panas terlalulah panas tuan-tuan. Satu. Yang keduanya, buah kurma tengah masak sungguh. Buah kurma tengah masak sungguh. Macam kita lah, dua saudara kita tengah menjadi sungguh. Ada cerita orang Perak ni. Takkan nak tinggal kebun durian yuk. Itu yang banyak belah bagi dah antara tentera Islam. Nak pergi keluar ke tidak, nak pergi keluar ke tidak. Yang beriman betul-betul, keluar. Yang munafik, dia keluar juga tapi dia main ya Rasulullah. Di tengah perjalanan, mereka hasut. Dia kata apa dia kita ni? Tinggalkan kurma tengah menjadi. Pergi jauh-jauh ni, jauh tuan-tuan. Daripada Madinah ke kawasan tu, ke Tabuk ni. Dengan diketahui oleh Abdullah bin Ubay, berjaya mengasut. Akhirnya, ramai yang paling tadar. Tak nak pergi langsung. Itu cara ringkas cerita tuan-tuan. Tetapi diceritakan dalam sejarah tuan-tuan, perang ni tak jadi apa pun. Tak ada pun perang. Kerana tentera Rom, bila tahu ramai je datang, dia pun cabut lari. Sebenarnya Allah nak takdirkan peperangan Tabuk ni nak uji umat Islam. Sanggup tak? Rela tak? Redha tak? Terima arahan Rasulullah. Nampak tu? Ramai tuan-tuan yang tak mahu terima. Yang cerita baikot dan sebagainya kan? Okey. Apa yang saya maksudkan di sini dalam slide ini ialah ini satu contoh-contoh bagaimana baginda beraninya melindungi negara Islam. Madinah kecil tuan-tuan. Ini semua hebat belakang ni kan? Okey. Lagi. Tadi perang Sekarang pula dia berani memperbaiki kerosakan akhlak dalam masyarakat. Macam tadi lagi tuan-tuan. Maknanya benda tu masyarakat dah biasa sungguh buat perangai-perangai buruk tu. Tak ada siapa pun berani tegur. Tak ada siapa pun berani menyangkal kan. Tetapi dia berani. Dia kata berzina salah. Sedangkan benda itu, itulah hobinya. Kalau orang besar-besar tak sah. Hidupnya kalau tak berzina. Apa tu? Tetapi dia menentang tu. Jadi makna, tapi dia tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Waktu di Mekah. Dia hanya berkata gitu je. Zina tak boleh, buruk. Tapi boleh buat apa? Apa tuan-tuan sebabnya? Tak ada kuasa. Pinjam, kata Ustaz. Jadi bila ada kuasa, barulah boleh menguat kuasa. Di Mekah cakap gitu je lah. Dah tak kerabu zina. Jangan kamu hampir zina dan sebagainya. Ataupun jangan main judi. Baru. Tak boleh nak buat apa, cakap gitu je. Sebab tak ada kuasa itu sebab betul juga apa Ustaz kata tu. Maknanya bila kita belum tak ada kuasa, tak apa-apa. Sedap cakap tu lah. Ini dia uji tutup. Bila saya sebut tu tuan-tuan tahu kan? Ya? Selagi tak ada kuasa, ni cerita benda-benda ni, ya? Dia mulut je lah. Tak dapat kita nak buat apa. Ini gambar ni saya dapat dalam internet tuan-tuan. Perasan tak gambar ni? Dalam ramai-ramai orang baris ni, ada seorang pakai samping. Datuk saya bukan pernah nampak gambar ni. Nampak tuan-tuan Sedangkan dah ada larangan daripada Jabatan Agama Islam kan. Orang Islam tak boleh. Tetapi kita sangka baik lah tuan-tuan Dia ni bukan nak beli nombor, dia tukar duit. Ada tuan-tuan Jadi dalam slide ini nak menceritakan kepada kita bahawa dalam keadaan orang tengah seronok benda-benda ni, benda-benda maksiat ni, dia berani menentang. Dia berani menentang. Itulah sebabnya tuan-tuan mengapa dia ditentang habis-habisan.
Dan orang yang menentang tu bukan orang lain. Adik-beradik dia, suku sakat dia, sepupu sepapat dia dan sebagainya. Bapak saudara dia. Kerana dia bawa benda-benda ni, yang mereka dah biasa dengan benda tu. Tapi berani tolong ubat. Berbalik cakap saya tadi, maknanya beranikah kita? Kalau dalam satu masyarakat tu, walaupun salah, orang nak buat, kita tegur. Tak berani. Cuma hujah kita ialah, jangan kacau yuk. Ya, mereka dah biasa benda tu. Tak berani. Adat yuk. Walaupun adat tu bertentangan kan. Macam Ustaz Ghazali sebut semalam. Ramai orang kena tu, pedih. Ya. Tapi betul, saya setuju. Ya. Bila lagi dia nak betul kan? Tak ramai orang ulama-ulama yang berani cakap macam dia tu di tengah-tengah masyarakat. Tapi agak dia berani cakap dalam surau kita je kan. Mudah-mudahan dia berani cakap tempat lain juga. Ini pun dah disebut tadi, kita ulang balik. Ini ada dalam buku ni. Ada dalam buku ni. Background mengapa Rasulullah berani. Ini Allah takdirkan. Orang nak berani ni dalam peperangan, kena ada pendedahan awal. Ini yang berlaku pada Rasulullah. Pada waktu remaja zaman jahiliah, dia menyertai satu perang yang dinamakan Perang Fujar. Bersama-sama dengan bapa saudaranya. Okey. Jadi kita ribut balik muka surat 102. Muka surat 102. Keberanian baginda dalam peperangan nampak dengan jelas sejak zaman mudanya. Ketika baginda berusia 14 atau 15 tahun, nampak tu waktu itu berlakulah Perang Fujar antara kabilah Quraisy dan Kinanah di satu pihak, satu grup. Dan kabilah Qais, Lilan di pihak lain pula. Jadi Rasulullah masuk dalam grup mana ni? Quraisy lah. Dia orang Quraisy kan. Rasulullah mengikuti sebagian pertempuran-pertempuran pada waktu itu kerana baginda disuruh oleh bapa saudaranya. Tak cerita siapa bapa saudara ni. Ya? Ada yang kata Haris, ada yang kata Abbas. Angka dia lah kan, bawa. Rasulullah bercerita tentang peperangan itu. Baginda memungut kembali panah-panah musuh ketika bapa saudaranya diserang dengan panah. Nampak berani tu. Kalau kita misalnya FRU tembak peluru, betul kan? Kutip balik. Sini anak panah tu kan. Anak panah dia kutip balik. Kemudian setelah baginda menjadi Nabi, baginda ikut bersama sahabatnya dalam pertempuran. Jadi ringkas nak cerita di sini, ya, maknanya pendedahan awal dalam peperangan ni dah berlaku waktu umur 14-15 tahun. Bukan maknanya waktu dah umur macam saya ni baru nak join. Tak ada. Takut kan. Kena ada pendedahan. Ini semua takdir Allah belakang ni. Dia nak jadikan Nabi itu berani dan akan menghadapi situasi peperangan demi peperangan, maka zaman remaja dia dedahkan macam itu. Ini semua takdir Allah ni. Okay. Ketika menjadi Rasul, dia memimpin tentera. Bukan saja mengarah tetapi turut bertempur. Ada satu lagi. Berbeza dengan zaman sekarang. Jenderal duduk di mana? Duduk jauh dia. Gurkha mana? Gurkha depan. Rasulullah tidak begitu. Cerita dalam buku ni lah. Dan memang kita akui pun. Walaupun para sahabat berjanji mempertahankannya, namun baginda sendiri memimpin dan melindungi mereka pula. Nombor 3 lagi kita nampak. Sahabat-sahabat berjanji dia kata Rasulullah kami lindung. Tetapi apa yang berlaku dalam peperangan, dia pula cover sahabat-sahabat yang lain. Jadi 3 poin yang terdapat nak menunjukkan contoh bagaimana berani Rasulullah. Okey, tengok seterusnya. Dalam perang Badar telah kita cerita je kan. Dia sendiri memimpin dan beri semangat. Tengok apa dia katakan. Kita tengok balik. Ini saya menompak-nompak je sebab nak gunakan PowerPoint. Jangan pula tentang kata Ustaz Yasir apa muka surat. Depan muka surat belakang dan sebagainya. Tengok dia berani kan. Bagi semangat kan. Demi yang menguasai diri Muhammad. Siapa yang berperang melawan musuh. Kemudian dia terbunuh dalam keadaan sabar. Dalam keadaan berserah diri dan tetap istiqamah kan. Dan tidak lari. Ada hukum lari di peperangan Lari dari peperangan dosa besar tuan-tuan. Maka orang yang demikian itu akan dimasukkan Allah dalam surga. Ini contoh dia bagi semangat. Jadi, apa semangat dia? Jadi Allah itu je lah. Apa lagi nak buat? Takkan dia kata tuan-tuan buat, tuan-tuan serah kita. Kalau dapat nanti benar, dapat. Apa-apa lah kan? Tak ada, dia janji Allah je.
Arahan baginda mulakan serangan bila diarahkan. Okey. Syahid dan surga, sabar dan jangan undur. Ini semua poin-poin nak menunjukkan bagaimana kata-katanya itu bersemangat dalam memberi semangat kepada askar-askar dia. Dan doanya agar menangkan Islam. Okay. Ini saya dah cerita tadi kan. Perang Uhud. Perang ni tragis dalam persaksian ya. Tapi ada pengajaran. Itu puak-puak munafik ya, akhirnya pulang paku bakas. Dia kata itulah kami sebut. Dia bukan macam itulah. Terutama sekali Abdullah Ubay. Kita kata jangan keluar. Kata orang Perak masalah, gatal saya nak keluar. Nampak dah kalah. Tapi kalah tu bukan kerana itu tuan-tuan. Kerana tak ikut perintah ketua. Kita mulanya berat keluar Madinah. Tidak saya kata tadi kan. Rasulullah pun berat keluar Madinah. Tapi pemuda-pemuda pula bersemangat. Dia kata, mereka dihujah kan. Dia kata kalau kita tak keluar nanti, datang orang kafir masuk Madinah, dia akan kerjakan semua wanita-wanita dan kanak-kanak ni. Oleh sebab itu sebelum mereka masuk kota, biar kita keluar. Tak sempat dia masuk. Rasulullah pun setuju. Ya? Okay. Dan Nabi perailah pandangan mereka tu. Sebab ada hujah kan. Dan bersiap dengan pakaian perang. Itu pun tuan-tuan, semua takdir Allah SWT belaka. Yang jadikan macam itu. Jadikan peristiwa tu berperang di luar. Kemudian orang Islam kalah. Orang Islam tak ikut perintah Rasulullah. Ini nombor 4 ni menunjukkan mereka kesal. Saya dah cerita tadi kan. Nabi teruskan hasrat sebab pantang Nabi ubah fikiran. Bila sudah kena baju perang. Ini pendirian dia. Ini pun poin yang kelima ni mengajar kepada kita. Pendirian tu kena tetap. Jangan pula hari ni kata lain. Sebulan lepas tu atau setahun lepas tu kata lain pula. Faham lah maksud saya tu kan? Ada. Ya. Ada. Banyak tu jadi hewara sekarang ni kan. Dulu kata lain ni kata macam lain pula kan. Pemimpin mesti istiqamah betul dengan pegangan dia. Sebab dia dah bagi tahu kan. Dah pakai baju perang, dah aku kata nak keluar, tak boleh tarik balik. Okay. Dia sendiri mengatur strategi dengan menempatkan 50 orang pasukan pemanah atas bukit strategi. Saya terlupa nak masukkan gambar bukit strategi tuan-tuan. Nama bukit itu Bukit Roman. Iaitu ramai jemaah pergi naik atas tu. Itu yang ramai jemaah pergi naik atas tu. Saya mula-mula tak tahu kan. Tiba-tiba Mutawif bagi tahu. Ngapa ramai tu orang pergi tu? Situlah bukit strategik 50 pasukan pemanah dulu. Yang duduk atas tu. Bukit Roman namanya. Roman tu panah kan. Dah rendah pun sekarang. Dulu tinggi lah agaknya kan. Okey, kita sambung lagi yang 6 ni. Ya. Pasukan pemanah diketuai oleh Abdullah bin Jabir. Berjaya porak-perandakan musuh. Ini pasal pertama dalam peperangan. Strategi 50 orang di atas tu mengerjakan orang-orang kafir Quraisy yang duduk di bawah tu. Ini pasal pertama. Tetapi itulah Allah telah takdirkan begini pula tuan-tuan. Ya. Pasal pertama musuh bertempiaran, tentera Islam berebut harta ditinggalkan. Mula tu. Ya. Dalam pasal pertama bila dihentang oleh pasukan pemanah di atas Bukit Roman tadi, di Uhud cerita di Uhud ni. Sekarang orang-orang yang pergi umrah dah haji, dah pernah pergi sini, cuba bayangkan balik. Jadi bila dipandang oleh pasukan pemanah tak berhenti daripada atas bukit tadi, bertempiaran dah tentera musyrikin. Masa itulah tentera Islam, bila tengok bertempiaran tentera musyrikin, mereka berebut harta. Zaman dulu peperangan tuan-tuan bawa harta benda. Bawa harta benda. Ada jemaah tanya saya, mengapa Ustaz? Saya pun tak tahu apa sebab alasan mereka bawa harta benda. Dengan ceritanya, ada hujah akal ni. Mereka bawa harta benda tu supaya semangat. Mana dia kata bagi kita perang sungguh-sungguh. Kalau tidak nanti habis harta kita. Tak tahulah hujah mana, tapi hujah akal itu. Sebab tak ada jawapan kan. Apa sebab peperangan zaman dulu, zaman Rasulullah, mesti ada bawa harta rampasan, bawa harta. Bawa segala kambing-kambing apa semua tu, emas semua bawa. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Berebut harta. Ini kita dah tahu cerita ni. Pada masa itulah Khalid ibn Walid belum masuk Islam lagi. Dia nampak atas Bukit Roman tu dah tak ada dah. Ada seorang dua lagi. Yang ramai ni, orang Perak kata menumpang tui. Untuk turun, berebut harta benda. Dia serang daripada belakang. Dia naik daripada belakang, daripada belakang bukit kan. Menyerang dari atas bukit, dia pula ambil tempat strategik tu. Yang hanya dikawal oleh 11 orang je. Daripada 50 orang tinggal 11 tuan-tuan.
Apa lagi nak mana? Dan dia berjaya menguasai atas bukit tu. Di sini tuan-tuan. Dia jadikan bukit sebagai tempat dia pula. Berjaya ya. Mensahidkan 70 orang tentera Islam. Nanti ada kubur dia. Makam dia, kubur dia di Uhud tu. Tak pindah ke mana-mana situ lah. Pun saya terlupa nak masuk gambar. 70 orang tuan-tuan. Jadi dikira kononnya tewas lah Islam. Pada masa ini dah diceritakan, sambung lagi sikit cerita perang Uhud ni. Orang Quraisy kata, kita dah menang ni. Ramai mereka mati 70 orang. Termasuk juga Muhammad dah mati dah. Allah juga takdirkan begitu. Bila ada prasangka tu, akhirnya mereka kata, tunggu buat apa lagi? Orang tu dah kalah. Cabutlah. Biarlah kita balik. Sebab matlamat kita nak membunuh Rasulullah. Apa yang berlaku dalam baginda cedera parah. Tak meninggal. Sebab dalam Quran dia sebut. Ya, Rasulullah ni tak akan meninggal. Nabi-Nabi dulu mungkin memang meninggal, dibunuh dan sebagainya. Tapi Rasulullah, Rasul akhir, Allah dah jamin tak akan meninggal dalam peperangan. Dia akan meninggal secara biasa. Sehinggalah turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Lebih kurang dalam beberapa bulan selepas ayat tu turun, sakitlah dia. Meninggal macam biasa. Okay? Kalau dalam peperangan yang awal-awal lagi, sudah dia meninggal kan. Jadilah kita sebagai agama Kristian, agama Yahudi tak lengkap. Sekarang oleh sebab dia meninggal begitu, sehingga Allah dah jamin lengkap dah. Itu sebab tu. Lengkap sungguh agama kita. Hal-hal dalam kelambu pun ada cerita kan. Agama Kristian mana ada cerita. Baca doa dan sebagainya dalam kelambu. Contohnya tak apa elok kan. Tapi saya nak menggambarkan kepada tuan-tuan, detailnya agama kita. Masuk tandas ada doa. Keluar tandas ada doa. Makan ada doa. Malam ni dia makan kan. Ikut ajar doa tak ada makan. Kita baca doa dulu kan. Allahumma at'im man at'amana wa asqi man saqana. Ini Ustaz Said Nurul Syam ajar dulu. Allahumma at'im man at'amana. Ya Allah, bagilah makan kepada orang yang bagi makan. Wa asqi man saqana. Dan berilah minum kepada orang yang bagi minum. Bukan bagi minum sini tuan-tuan. Nur di akhirat nanti. Sini siapa bagi kan? Yang ni kita tidak tuan-tuan. Jadi orang jamu kita bacalah doa tu. Ada doa tu memang semua orang dapat makan Ustaz. Tak. Ni, yaumul mahsyar nanti. Ya. Siapa pun tak lagi makan. Tapi lah kita doa ni, insya-Allah. Jadi tentera Quraisy pun keluar daripada Medan Uhud. Poin sebelah ni saya nak ceritakan. Dalam ni semua ada. Dia keluar sebab dia kata, prasangka mereka Rasulullah dah wafat. Tunggu apa lagi? Matlamat kita dah tercapai. Allah juga takdirkan prasangka buruk ni datang. Tetapi ada seorang yang berani tuan-tuan, orang Quraisy ni, Saki Baki dia. Dia kata, iya kan dia Rasulullah ni meninggal. Tak, aku mesti cari. Aku nak sahkan meninggal tidak. Dia datang tuan-tuan. Ini Ubay bin Khalaf, salah seorang daripada tentera Quraisy musyrikin Quraisy. Dia tahu bahawa Nabi masih hidup dan terus nekat ingin membunuhnya. Seorang-seorang dia secara solo datang. Memang menepanah lah tuan-tuan. Ya? Memang menepanah lah tuan-tuan. Nabi sendiri cederakan Ubay. Walaupun dia dah cedera kan, datang situ menyerah diri. Menyerah diri maknanya datang nak melawan kan. Solo je datang. Nabi sendiri cederakan dengan tombak dia. Tikam je leher. Tapi mati on the way to Mekah. Tak mati situlah. Tidak mati segera. Mati dalam perjalanan ke Mekah. Kata dalam buku ni. Tipu buku ni, tipulah saya. Betul insyaAllah. Ya, ini ulama' tulis tuan. Ya, ulama' tulis ni. Dr. Ahmad Muhammad Al-Hufi. Buku ni terjemah ni daripada bahasa Arab. Ya. Sebab original tajuk asalnya ialah Akhlakun Nabi Muhammad SAW kan. Itu tajuk asal buku ni. Ya. Tajuk asal min Akhlakun Nabi oleh Dr. Ahmad Muhammad Al-Hufi. Itu dia. Bukan penulis tempatan, orang Arab. 14, Abu Sufyan akhirnya tahu Nabi hidup. Dia cabar untuk bertempur lagi di Badar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, Nabi tunggu namun tidak muncul. Takut, tuan. Ya, takut. Rasulullah kata, Aisyah kata, Nabi tunggu. Sebab Abu Sufyan nak datang balik. Ini sebelum mereka masuk Islam. Ya. Tengok dua watak tuan-tuan. Yang mengalahkan orang Islam dalam perang Uhud, tetapi akhirnya mereka masuk Islam.
Satu Khalid bin Walid, yang kedua Abu Sufyan. Allah takdirkan hidayah kerja Allah, bukan kerja kita. Yang menentang Islam bermati-matian. Sampai ramai syahid di medan Uhud. Akhirnya masuk Islam. Allahu Akbar. Macam zaman sekarang lah. Yang mengata macam-macam Rasulullah buat filem apa dah di Belanda kan. Wakil ayat MP dia. Akhirnya masuk Islam. Patut saya tunjuk gambar dia. Ya. Pergi ke Mekah dia, masuk Islam. Ya. Jadi orang yang menentang Islam ramai-ramai ni tuan-tuan. Insya-Allah. Ya. Allah akan beri hidayah nanti Allah. Ini satu lagi keberanian Rasulullah tuan-tuan. Pun ada dalam buku ni. Dalam peristiwa perang Khandaq. Khandaq ni maknanya parit. Perang Khandaq ni nama lainnya perang Ahzab. Ahzab tu maknanya pasukan. Pasukan kalau kita nak kata pakatan ramai pula orang marah kan. Sebab benda tu tengah popular. Tapi Ahzab itu maknanya. Ya. Pakatan antara orang Quraisy, Mekah dengan puak Yahudi, dengan macam-macam lagi. Puak-puak tu ramai tu. Ya. Itu sebab nama Ahzab. Tetapi kalau segan kita nak nama tu, ada nama lain. Khandaq. Khandaq dia parit. Hadiah untuk menurut parit yang tuan-tuan pada sejarahnya, dikemukakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia bagi tahu pada Nabi kan, kami orang-orang Parsi, orang Iran sekarang ni. Bila berperang kami korek parit. Parit tu bukan macam longkang kita tuan-tuan. Bukan macam longkang tu. Besar tu, kuda tak boleh lompat. Jadi apa yang berlaku bila kami korek parit, tentera tak boleh masuk, kuda tak boleh lompat. Kalau lompat jatuh dalam tu, masa tu lah baru kami panah. Orang yang masuk dalam parit tu. Dan dengan cara tu, kami tak boleh kalah. Kata Salman. Rasulullah pun terima cadangan tu. Jadi berkoreklah parit. Panjang cerita tu kan. Kalau saya nak cerita tentang korek parit ni, sampai kita bersahur malam ni tak habis. Cara ringkas begitu lah tuan-tuan. Apa yang berlaku, bukan semua kawasan dapat dikorek. Ini ketika korek Selapan ni kan. Mungkin belah sana boleh, belah sana. Ya? Mungkin ngada ke Taman Bukit Cerkar tak terkorek. Apa yang berlaku sini menunjukkan berani je Nabi kan. Tiap-tiap malam sewaktu tentera Ahzab ni menggepur mereka, dia meronda tempat-tempat terbuka tu. Ya Allah, kalau dia cekuk dia, tentera-tentera ni, kenanya kata orang kan. Tapi berani. Ya. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, ada kawasan terbuka yang tidak digali parit. Maknanya kalau kawasan itu, kalau tahulah dia tentera miskin memang gitulah. Di tempat itu Nabi berulang kali meronda bersendirian agar tidak dimasuki oleh mana-mana tentera, bukan tentera, musuh. Ini satu contoh disebut oleh pengarang dia, berani je, seorang-seorang je. Tempat terbuka tu. Okay. Ini peperangan ya. Sebab tajuk kita keberanian Nabi dalam peperangan. Peperangan Hunain gitu juga. Ya. Di sini terpandang satu cerita baru pula ni. Ini Allah tegur orang Islam. Ya. Tentera Islam ramai, mereka yakin tidak kalah. Justru itu tidak semangat. Satu kes tuan-tuan, Allah. Macam-macam cabaran yang dihadapi oleh tentera Islam zaman dulu. Dalam perang Uhud, tak ikut cakap Rasulullah, syahid. Ini pula, tak bersemangat perang. Dia kata kita perang ni menang saja selepas perang Uhud. Menang. Kali ini kita ramai. Jadi oleh sebab itu, ya, tak payahlah sungguh-sungguh. Lebih kurang macam itulah. Ya. Jadi tegur oleh Allah dalam Quran ada. Mereka tidak yakin. Ini jadi cabaran Rasulullah. Macam mana nak naikkan semangat orang ni? Sebab tak ada mood orang kita nak perang kan? Okay. Apa yang berlaku? Ya. Nabi berseru dengan semangat agar tampil melawan musuh. Dalam ni tak diceritakan dengan detail. Tapi ada satu buku yang saya dapat, bagaimana dia menyeru sampai kan ungkit Datuk Nenek pun ada. Dia kata zaman dulu Datuk Nenek kita berani, sekarang apa pula kita pengangkut. Bukan macam itulah berseru dengan semangatnya. Tapi Allah tegur dalam Quran tuan-tuan. Tetapi alhamdulillah dengan semangat itu bangkit 100 orang. 100 orang tuan-tuan. Ini Allah juga dia tolong ni. Dalam peperangan Hunain, macam juga peperangan Badar, Allah tolong. 100 orang tuan-tuan berjaya mengalahkan tentera musuh. Dia ketuk oleh Nabi dan berjaya. Cara ringkas tuan-tuan. Tak payah kita hafal ni, bukan nak masuk presa. Yang kita hendak ialah
cerita semangatnya Rasulullah dalam banyak peperangan. Okay. Kadang-kadang mungkin kita kata ini ulama-ulama zaman moden ni. Tentu dia nak agungkan Nabi dia. Ini jet lah ni. Tengok apa kata sahabat. Yang sama-sama turut berperang. Ini mata mereka sendiri tengok. Takkan tak percaya lagi, bukan ulama mutakhir dia kata. Apa kata Sayyidina Ali, sepupu dia ni. Jangan pula kita kata ni kroni dia, tentu dia sokong tak kita tengok apa kata dia. Dia kata dalam perang Badar, baginda lah paling gagah. Nabi yang melindungi para sahabat. Nampak terbalik? Kata Sayyidina Ali. Mana kami ni Rasulullah yang lindung. Bukan kami lindung dia. Apa tu? Apa nak kata sahabat-sahabat lain? Imran bin Husain. Ini saya kutip dalam buku ni. Kita kod ni. Kod ni mahal ni. Quotation ni mahal ni untuk ni. Pandangan-pandangan sahabat mengenai beraninya Rasulullah. Setiap kali berhadapan dengan musuh, baginda lah paling dahulu menyerang. Berani dia tu. Kalau kita misalnya kan, kamu dulu. Dah, jumpa dia terus. Ini cerita pengalaman kecil-kecil dulu, Dato' Zaid. Kan? Pijak dulu, pijak ketah ni. Ayah siapa kena pijak dulu. Itu jenis penakut. Setiap kali berhadapan dengan musuh, baginda paling dulu menyerang. Kata Imran bin Husain. Radhiyallahu. Ini semua sahabat-sahabat dia. Ini pula satu lagi. Ini kita kenal, Anas bin Malik. Radhiyallahu. Khadam Rasulullah. Duduk bersama-sama dengan Rasulullah. Sebel dia kan. Tapi ini bukan cerita peperangan. Cerita satu bunyi bising. Entah apa bunyi bising mengawal rimau ke mengawal apa, Allah Allah. Kita misalnya tengah seronok kan, pukul 12 malam di Syekhs 8 ni. Tiba-tiba ada bunyi luar biasa. Yang kata bunyi berdentum. Macam-macam kan. Berlaku di kota Madinah. Bunyi luar biasa betul. Tak ceritakan bunyi apa tu dalam buku ni. Heboh kan, masing-masing takut. Tetapi tuan-tuan pada dalam kebisingan itu secara solo je. Dia menunggang kuda tanpa pelana. Dogo je orang kata, tanpa pelana. Menunggang kuda tanpa pelana. Meninjau hal tersebut. Dia pergi sendiri cari. Lepas tu kemudian dia tenangkan orang kan. Jangan bimbang. Kalau dalam bahasa Inggeris, don't worry. I dah pergi dah check, tak ada apa. Dalam keadaan orang heboh takut. Anda melakamkan dia ni, nak menunjukkan ini contoh berani. Sebab zaman dulu, agaknya, tak ada orang berani macam ni. Pemimpin. Seorang sahabat lagi bernama Al-Bara. Radhiyallahu. Dia kata Nabi paling berani mendekati musuh. Sebab dulu face to face kan. Depan-depan. Hanya sahabat paling berani dan berani mendekati Nabi. Nampak tu? Yang lain tak takut. Yang berani je berani. Dekat dengan Nabi. Sebab dia tahu Nabi mesti dekat dengan musuh. Kata Al-Bara, sahabat dia. Okay. Ibnu Umar pula anak Sayyidina Umar. Apa nak kata dia? Belum pernah aku jumpa, kata dia, orang yang paling dermawan. Berani, dermawan tu tak kisah kata apa kan. Berani dan pandai memanah selain daripada Nabi. Jadi tuan-tuan yang kita nak tunjuk malam ni berdasarkan buku ni, sahabat-sahabat pun confirm berani sungguh Nabi ni. Betul apa kata Allah SWT. Ini nak meyakinkan kita lagi bahawa apa kata Allah benar. Sebab sahabat dah confirm. Jadi ini buktikan juga bahawa Quran itu benar daripada Allah. Jadi saya nak landil ni. Sebab dah sampai dah pengajaran. Tak ada dalam buku ni. Kan saya katakan pendekatan saya bila mengajar ni, pendekatan asal. Pengajaran dari segi A, akidah. S, syariat. A, satu lagi akhlak. Guru saya kata bila nak mengajar, apa saja bidang pendidikan Islam, kena dimensi dia 3 benda tu. Baru berkesan. Kalau tidak macam baca surat khabar je. Sebab di situ kita boleh ambil iktibar kan? Beberapa ayat Quran tu nampak 1, 2, 3, 4. Daripada mana surah ni? Ali Imran ayat 172 sampai 175. Kita baca sikit untuk awal pahala.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Okey, terjemahan dia. Dan menunjukkan mana akidah tu. Ya. Semua yang saya merahkan tu, semua tu adalah unsur akidah yang berkaitan dengan apa yang kita ceritakan tadi. Iaitu orang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya supaya keluar menentang musuh yang menceroboh. Berperang tadi. Sesudah mereka mendapat luka cedera di medan Uhud. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik antara mereka dan bertakwa, ada balasan yang amat besar. Apa akidahnya? Kena yakin. Bila berjuang untuk Islam, ini balasannya. Apa tu? Ya. Ayat mana tadi? Ayat 172. Ya. Yang berikutnya pula 173. Mereka juga ialah yang diberikan oleh orang-orang pembawa berita bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Cerita ni. Ada orang, wallahu alam siapa orang tu, dia kata tentera musyrikinnya ramai. Ya. Jangan lawan. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka. Nampak tak? Allah kata. Bila dia beritahu, bukan takut, nambah iman. Lalu berkata, cukuplah untuk menolong kami. Dan ia sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya lah segala urusan kami. Itu dia. Ayat berikutnya. Allazina qala lahumun nas innan nas ila akhir ayat. Yang saya marah tuan-tuan, satu lagi akidah kita. Satu lagi akidah kita. Ya. Apa pun masalah, berat kecil, minta tolong kepada Allah. Cukuplah untuk menolong kami. Dan ia sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan kami. Redha, tawakal, itu dia. Peristiwa perang tadi. Berani Rasulullah. Tapi, tidak misalnya melupakan Allah. Berdoa, minta tolong Allah dan sebagainya. Ayat berikutnya. Setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak sentuh oleh suatu bencana pun. Serta mereka menurut keredaan Allah. Dan ingatlah, Allah punya limpah kurnia yang amat besar. Apa pengajaran akidah situ? Redha lah. Apa yang telah Allah tentukan. Bahawa boleh menang. Sesungguhnya pemberita demikian itu, sambung tadi kan, ialah syaitan rupanya. Yang mengasut tadi, dia kata orang kafir dia ramai. Kamu tu salawan. Pada sangka syaitan ini, pengikut Rasulullah takut. Tetapi nak semangat. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka. Tapi takutlah kepada aku. Apa akidah situ? Jangan terpengaruh dengan hasutan syaitan. Kita ada Allah. Syaitan tak berkuasa apa pun. Kadang-kadang dalam hati kita kan, tak boleh ni. Ya? Tak boleh buat. Tak boleh jadi. Belum sampai masa lagi, tak kondusif. Itu kata-kata kan selalu Ustaz sebutkan, saya pinjam kan. Kata-kata tu kan. Ini dia. Ya? Allah kata takut pada aku. Setelahnya tuan-tuan, hukum berperang bagi mempertahankan akidah adalah wajib. Kalau ada misalnya sampai masa kita nak solat sini, tak boleh bagi. Bukan peristiwa 1998 tu. Ya, bukan itu. Maknanya di tempat kita ni, kita nak amalkan Islam tak boleh. Wajib berperang. Wajib angkat parang panjang. Kalau ada parang panjang kan. Saya cerita zaman ayah saya dulu lah. Sanggup dia pergi petani. Hilang ayah saya tuan-tuan bertahun-tahun dia hilang. Arwah saya lah Haji Sulaiman. Sampai jenuh orang cari. Rupanya pergi menyertai peperangan petani. Ya, nak tolong orang tu.
Surah Al-Imran ayat 172-175 menjelaskan kemenangan bukan kerana ramai atau strategi canggih, tetapi pertolongan Allah. Ini tuan-tuan. Kena yakin. Kita orang Islam takkan menang sampai bila-bila pun. Sampai bila-bila pun orang Palestin takkan lanyak sampai kiamat. Tak ada benda-benda yang canggih. Tapi tuan-tuan belum masa lagi, itu yang kita kena yakin. Pertolongan Allah belum dapat lagi. Mungkin ada yang tak kenanya. Bila ada kena nanti kita kena yakin akan menang akhirnya. Itu janji Allah. Janji Allah benar. Kalau kita nak buktikan janji Allah benar ni tuan-tuan ni, panjang cerita ni kan. Kena yakin bahawa janji Allah benar, bahawa mati syahid balasannya adalah syurga. Dah ada bukti kan? Tentang mati syahid ni dalam surah Yasin sendiri. Bagaimana kata Rasul-Rasul telah dipijak sampai pecah perut tu. Kita baca je surah Yasin tapi tidak tahu pengajaran dia. Dia kata aku dah masuk dalam surga ni. Aku nak ceritakan kepada kamu. Mati syahid balasannya adalah surga. Kita tengok peristiwa Hanzalah kan. Baru kahwin malam tu. Pergi perang. Akhirnya siapa yang memandikan dia? Malaikat. Apa tu? Okey. Habis mengenai dengan akidah. Syariat pula. Syariat berkaitan dengan peraturan, undang-undang dan sebagainya. Hukum hakam. Pertama sekali sunnah berdoa mohon pertolongan Allah jikala musibah atau hadapi tugas penting. Nabi berdoa masa perang Badar. Apa je masalah kita dalam pada, pertama sekali benda-benda penting, jangan lupa berdoa. Fahamlah kita tu ya? Kerana sunnah. Kita berdoa tu dah dapat pahala dah. Ini satu lagi menarik dalam pada dalam cerita ni. Kerana dia ada hukum syariat di situ. Wajib solat walau cedera. Ini luka sikit tak nak salat lah. Bedah sikit misalnya di hospital. Ya? Saya di hospital masuk 2 kali. Satu di Putrajaya, satu di HUKM. Kawan-kawan yang duduk sebelah-sebelah kan. Allah. Dia bukan mengumpat tapi mengenang. Tak solat tu nampak. Boleh jadi mungkin tak tahu atau memang tak ada solat. Sepanjang dia duduk tu, langsung tak solat. Solat wajib walaupun cedera. Nabi pimpin solat asar masa perang Uhud. Walau cedera dengan cara duduk. Dan sahabat juga duduk. Ini ada ceritanya. Otak Rahan pun dah sebut kepada kita. Dalam kitab kitab Bahrul Mazi. Bukan Bulughul Maram, Bahrul Mazi. Mungkin saya silap di sini kan. Saya silap. Ini bukan Bulughul Maram tapi Bahrul Mazi. Ini Ustaz Rahan dah ajar kepada kita. Ulama khilaf berkaitan dengan ikut imam duduk. Katalah saya solat duduk. Saya jadi imam solat duduk. Ulama khilaf mengenai dengan ini. Adakah jemaah nak duduk juga? Sebab imam duduk. Jadi ada perbincangan mengenai dengan itu dalam kitab Bahrul Mazi yang ditulis oleh Syekh Idris Marbawi. Kita dah belajar dengan Ustaz Rehan dalam satu subuh. Ada pandangan hadis ikut imam duduk telah dimasukkan. Sebab mula-mula ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar mengatakan ini cerita ni lah. Bila Rasulullah sembahyang duduk, jemaah duduk juga sebab dia suruh duduk. Tetapi kemudiannya keluar pula hadis yang berikutnya. Kemudian ni hadis tu. Jadi kita ulama hadis tu dah terpakai. Hadis yang dulu Ibnu Umar punya dah masuk dah. Iaitu kalau sekiranya imam duduk, kita kena berdiri juga. Yang duduk, kita kena berdiri juga. Imam je dia ada masalah. Dia nak kursi roda kan. Kita nak gunakan dia juga sebab dia malulah. Hafiz. Sedap pula bacaannya kan. Tapi dia duduk. Jangan pula kita kata kita kepakat duduk. Tak ada tuan-tuan. Dalam syariat yang telah ditetapkan oleh ulama, ya, walau imam duduk, kita kena berdiri. Itu dia. Kerana hadis itu kata ulama, hadis yang kata yang ni cerita peristiwa perang Uhud ni sudah pun dimasukkan. Bukan rujuk Bulughul Maram, rujuk Bahrul Mazi. Hadis ni hadis Aisyah radhiyallahu anha. Syariat itu. Untuk pengetahuan kita. Ini apa ceritanya. Itu perang Uhud punya cerita. Dan akhir sekali tuan-tuan, sunnah beri nama kepada alat perang. Alat kebun tak sunnah lah tu. Cangkul kita jebak tak payah dah. Alat perang. Agaknya itulah kita tengok tentera kita kan. Kata-kata kebal dekat position tu. Semua ada nama tuan-tuan. Lieutenant Adnan. Cuma nama cimpin tak ada kan. Jadi di sini tuan-tuan kalau kita tengok sini.
Semua nama-nama dia ada. Baju dia ada nama, pedang ada nama, perisai ada nama. Nama-nama hebat tuan-tuan. Jadi rupa-rupanya tuan-tuan, nama-nama tu untuk naik semangat. Jadi sunnah tuan-tuan. Mana kalau tentera kita tahu kan, patut bernama. Senapan M16 tak apa nama. Nama-nama semangat. Kerana ini sunnah tuan-tuan. Rasulullah sendiri memberi nama kepada senjata-senjata itu. Pedang dia ada nama dan sebagainya. Sunnah. Akhir sekali. 8.40 Panjang, minta maaf tuan-tuan. Saya panjang tapi isi. Ada seorang tu panjang merapu. Sifat mulia Nabi SAW yang meraihkan para sahabat yang bersemangat berperang di luar Madinah. Faham tuan-tuan? Akhlak tu. Jadi oleh sebab itu kalau pandangan orang kita kena terima tuan-tuan. Yang kita kata alah, tak boleh. Ada pengalaman-pengalaman bos kita kan waktu kita bekerja dulu. Tak mahu terima pandangan orang ramai. Pemimpin mesti terlibat dalam perang. Akhlak ni bukan hanya beri arahan. Aduh, saya merah ke tu untuk menunjukkan akhlak. Mesti import, mesti terlibat. Mesti komited, bukan komited. Komited. Orang kampung komited. Dalam khutbah kan. Dia jangan macam tu kan. Kita mestilah komited. Okey. Yang ketiga, wajib ikut arahan ketua. Ini kata taat pada wala ni kan. Langgar arahan akan timbul kesan buruk. Dah ada berlaku. Tapi tengoklah ketua macam mana. Ini Rasul. Rasulullah kata tunggu atas bukit tu. Jangan buat apa-apa pun. Walaupun terjadi. Turun juga berebut harta kan. Khalid bin Walid pun datang daripada belakang. Soalan satu dalam 4. Pemimpin baik mendahului turun pada. Dah banyak orang buat ni. MB kita yang baru ni buat macam tu. Dia beli pula orang kata ikut Jokowi di Indo. Saya bersalah kan maksudnya. Tapi memang dia dulu pun sebelum jadi MB macam tu. Saya kenal kan, kita tahu kan. Tapi orang beli kan, musuh-musuh dia tu. Ini ikut Jokowi ni. Penyapu baru macam-macam. Saya bersalah. Ini tu padang tuan-tuan. Bila berlaku kegawatan dalam masyarakat. Kesnya Hiruk Pikuk di Madinah. Yang bunyi bising ni kan. Dia sendiri keluar. Sangat solo kan. Akhlak. Itulah tuan-tuan dah tu. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.